Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan berita-berita yang perlu anda tahu pada hari ini. Ini perkembangan terbaru setakat ini apa yang boleh kita tahu mengenai kemelut politik di Perak yang mana UMNO dijangka akan adakan mesyuarat tergempar pada malam ini. Dan UMNO dijangkakan akan mengadakan mesyuarat tergempar itu mesyuarat Biro Politik itu juga akan difahamkan membincangkan mengenai isu berkaitan dengan kedudukan kerajaan persekutuan secara keseluruhannya. Ia akan diadakan di Menara Dato' On Dagangan Dunia Putra PWTC di Ibu Negara pada jam 8.30 malam ini. Dan terdahulu UMNO dan Barisan Nasional tidak menolak kemungkinan berlaku penjajaran baru di Perak seiring krisis politik yang melanda negeri itu. Dan bagaimanapun, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata beliau berharap kerajaan yang ada di bawah kepimpinan Menteri Besar yang lalu dapat dikekalkan. Ahmad Zahid berkata UMNO dan BN akan melihat segala kemungkinan yang ada termasuk kerjasama dengan parti-parti dalam Pakatan Harapan. Dan kemelut politik di negeri ini kita tahu bermula selepas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu gagal memperolehi sokongan majoriti ADUN dalam usul keyakinan terhadap Menteri Besar yang dikemukakan dalam sidang DUN Jumaat lepas. Baik, itu yang diperkatakan oleh Presiden UMNO sendiri dan kita dapat saksikan juga semalam Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah pun menghadap Sultan Nazrin di Istana Kinta sekitar jam 9.47 pagi dan beliau juga turut mengadakan satu sidang media selepas itu melihat kepada isu penjajaran dan apa yang ditanyakan oleh wartawan melihat kepada bagaimana agaknya dari segi coalition ataupun pakatan yang akan ditubuhkan untuk membentuk kerajaan negeri dan juga pelantikan Menteri Besar begitu juga dengan jawatan-jawatan Exco. Dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi apabila ditanya oleh wartawan adakah selepas ini akan berlaku penjajaran semula, mungkin ada penggabungan antara parti ini dan juga parti ini bagi membentuk kerajaan negeri kerana kita tahu untuk membentuk kerajaan negeri memerlukan 30 ADUN yang menyokong. 30 ya, sekurang-kurangnya 30 kerana 59 daripada jumlah kerusi DUN di negeri Perak itu majoriti mudahnya adalah 30 dan Sultan Nazrin juga telah pun bertitah sebelum ini yang mengatakan baginda akan melantik Menteri Besar dalam kalangan pakatan yang mempunyai majoriti mudah lebih daripada 30 ataupun 30 sendiri. Dan itu yang menjadi fokus kepada kita siapa yang akan menyertai bersama dengan UMNO dan kata Perikatan Nasional kata daripada PAS sendiri. PAS sendiri katanya ingin mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional dan sebagainya. Dan ini kita akan membawakan diskusi-diskusi mengenai bagaimana hala tuju politik Perak, bagaimana pembentukan kerajaan negeri dan juga pelantikan Menteri Besar Perak itu sendiri, Gigi. Ya, itu kemelut di Perak dan kita nak bawakan di Johor pula. Johor dikatakan selamat kerana Dewan Undangan Negerinya setelah sebulat suara meluluskan Belanjawan Johor 2021 yang berjumlah 1.8 bilion ringgit dengan defisit sebanyak 284.14 juta dan sesi penggulungan dan persetujuan berjalan lancar tanpa sebarang provokasi dan bantahan. Dan Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad ketika rundingan meminta kelulusan membelanjakan sebanyak 850 juta ringgit menerusi kumpulan wang pembangunan bagi melaksanakan 12 agenda utama Belanjawan Johor 2021. Dalam rundingan itu, perbelanjaan tambahan bernilai 17.23 juta ringgit turut diluluskan dan kita harapkan banyak negeri mencontohi Johor ketika ini kerana Perak kita tahu kerana ada usul percaya itu. Jadi Belanjawan Perak terpaksa ditangguhkan sebentar. Betul. Saya kira mungkin hari ini atau esok akan disambung. Hari Rabu sebenarnya. Hari Rabu akan ya. disambung dan Belanjawan Johor nampaknya sudah lulus dan setelah mendapat sebulat suara dan kita harapkan setiap negeri juga mencontohi kerana apa yang penting adalah kebajikan rakyat. Betul. Itu sendiri. Mengapa sebenarnya kebanyakan media memberi tumpuan juga kepada Belanjawan Johor ini? Kerana semalam merupakan hari terakhir bagi sidang DUN di negeri Johor. Kita menyaksikan juga Perdana Menteri turut menghadiri sidang Dewan Undangan Negeri Johor ini. Dan apa yang dikatakan oleh penalisis, ada yang mengatakan apa yang berlaku di Perak, kemelut politik berlaku di Perak, mungkin akan berjangkit di negeri-negeri lain. Sebagai contohnya adalah di negeri Johor kerana Barisan Nasional mempunyai kerusi yang lebih tinggi daripada Bersatu di Johor. Dan ini menjadikan ataupun apa yang kita dapat hasilkan ataupun apa yang dapat kita ketahui semalam, Belanjawan Johor 2021 diluluskan dengan sebulat suara. Ini bermakna sokongan terhadap Menteri Besar dan juga sokongan terhadap kerajaan yang setiada ini masih lagi kekal. Dan ini melihat kepada isu perkembangan melihat belanjawan dan juga persidangan
DUN di negeri-negeri ini, Gigi. Baik, saya nak bawakan satu lagi berita. Berita ni jarang sangat berlaku apabila haiwan terlepas masuk ke pusat beli belah. Jarang sangat kita nak dengar perkara itu. Sebelum ini adalah nampak juga haiwan liar di lebuh raya. Betul. Kan, itu perkara biasa. Tetapi pengunjung pusat beli belah Alamanda semalam cemas apabila seekor babi hutan yang sesat memasuki kompleks itu dan bergerak agresif pada tengah hari Ahad. Dan kehadiran haiwan berkenaan yang dipercayai mengalami kecederaan menyebabkan pengunjung berlari menjauhkan diri sebelum ia memasuki sebuah kedai rangkaian peralatan dan pakaian sukan. Dan anda boleh lihat ini rakaman visual yang dirakam sendiri oleh pengunjung-pengunjung di Alamanda Mall semalam. Dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya Syahri Abdullah berkata sebaik menerima panggilan pada pukul 12.38 tengah hari, 2 buah jentera bersama 10 anggota dihantar ke tempat kejadian. Masa orang tengah lunch dia masuk pula mall tu. Macam pelik juga, di mana datangnya babi hutan di Putrajaya itu sendiri. Mungkin ada hutan-hutan dan mungkin ini telah pun melalui jalan raya dan sebagainya dan belum masuk kepada mall. Itu perkembangan yang kita tengok semalam. Dan ini satu lagi perkembangan kita bawakan iaitu akaun Twitter Bermana TV. Kadang saya pun confuse sebenarnya. Betul. Bermana Ramai ke bernama ke? Confuse. Dan dia keluarkan pula kenyataan-kenyataan yang boleh meyakinkan orang. Kadang daripada statement daripada menteri, kadang ditukarnya, diolahnya sendiri. Dan ini sebagai contoh memberikan confuse kepada orang ramai di mana akaun Twitter Bermana TV akhirnya digantung. Dan ini penjelasan daripada MCMC sendiri di mana Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Twitter telah menggantung akaun Bermana TV iaitu bermana.com yang didapati melanggar piawaian komuniti yang ditetapkan oleh penyedia platform media sosial itu. Dan MCMC dalam kenyataan menyatakan paparan-paparan di akaun tersebut sering mengelirukan masyarakat dengan berselindung di sebalik nama parodi yang seolah-olah dikaitkan dengan sebuah agensi berita nasional iaitu Bernama. Saya pun confused. Bermana bernama. Satu benda mengenai parodi ni, kita tahu parodi ramai orang buat parodi, tapi kalau anda nak buat parodi ke atas berita-berita terkini, saya rasa itu satu perkara yang tidak bertanggungjawab. Hentikanlah apa yang anda lakukan kerana agensi-agensi berita di dalam negara kita ni pun cuba membawakan berita-berita terkini, berita-berita yang sah kepada anda. Dan adanya wujudnya akaun parodi ini akan merumitkan lagi keadaan. Tak cukup lagi dengan berita palsu daripada media sosial. Kita ada Facebook, Twitter yang juga kadang-kadang membawa berita-berita palsu yang terpaksa kami bawakan. Kami perlu sahkan mengenai berita itu, mencari kebenaran mengenai perkara itu, dan tambah pula dengan parodi-parodi seperti ini. Saya rasa tidak perlu ketika ini di tahun 2020 ini untuk ada akaun parodi meniru berita-berita sah di dalam negara kita kerana ia akan merumitkan lagi keadaan. Dan apa tujuannya kita pun tak tahu kerana dia menggunakan logo yang lebih kurang sama yang diedit dan dengan namanya juga sama dan memberikan confuse dan juga dia sebagai contoh keluarkan kenyataan yang bertentangan daripada apa yang kementerian dan juga menteri-menteri katakan. Ini sebagai contoh tidak harus dicontohi oleh orang ramai dan saya tengok sendiri followersnya sudah ada lebih daripada 34,000 sebenarnya. Ada pula followers kan. Ada pula followers. Saya rasa baguslah dibuatkan begini, dan apa lagi akaun-akaun parodi yang tiru Awani atau tiru mana-mana agensi berita patut dilakukan tindakan yang sama kerana ini merumitkan keadaan, mengeruhkan lagi keadaan yang sedang pun keruh ini dengan ketidakketentuan ekonomi, politik dan sebagainya. Dan mungkin ada sedikit perkembangan iaitu kes salah laku seks personality program reality ditahan semula. Anda boleh saksikan di paparan skrin anda ataupun anda boleh ikuti di asroawani.com. Dan juga polis telah pun menerima 8 laporan salah laku seksual penceramah selebriti. Ini telah pun kita jelaskan sebelum ini. Dan ini antara perkembangan-perkembangan yang menarik yang boleh anda saksikan di asroawani.com dan juga di Astro Awani. Untuk itu, Awani Pagi berakhir di sini, Gigi. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.